Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Februari 2024 bersama saya Saif Akmal. Ahli Parlimen PKR Hassan Karim menegaskan kesaannya supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi penjelasan isu kejatuhan ringgit dalam Parlimen tidak mempunyai sebarang agenda lain. Menurut laporan Sinar Harian, Hassan berkata, dia juga tiada kepentingan untuk menjatuhkan Anwar kerana setiap tegurannya adalah demi kebaikan. Mengulas lanjut, Hassan berkata dia tidak takut untuk mengkritik Perdana Menteri dan kerajaan walaupun merupakan wakil rakyat dalam kerajaan kerana dia harus bersuara jika perlu. Sebelum itu, dalam satu hantaran di Facebook, Hassan menuntut Anwar memberi penjelasan berkenaan kejatuhan ringgit yang teruk ketika ini secara rasmi di Parlimen. Jumaat lalu, Anwar memberitahu tidak wajar membandingkan prestasi ringgit dengan tahun 1998, malah perlu dilihat dari semua aspek yang telah meningkatkan ekonomi negara. Sementara itu, Hassan yang juga ahli Parlimen Pasir Gudang berkata dia juga harus berlaku adil dan tidak takut memberi pujian, kredit serta mengiktiraf Perdana Menteri dan kerajaan kerana keadaan pada masa ini berbeza dengan kejatuhan ringgit pada tahun 1998. Menurut Hassan, kadar OPR ketika ini hanya 3% dan inflasi berada pada tahap 1.5%, jelas berbeza kerana kadar OPR pada tahun 1998 sebanyak 10%, manakala inflasi berada pada 5.3%. Mengulas lanjut, Hassan berkata walaupun ringgit mengalami kejatuhan ketika ini, tetapi jumlah pelaburan yang diterima sejak Anwar menjadi Perdana Menteri adalah tinggi meskipun pelbagai skandal kewangan yang melanda dan menggugat kepercayaan pelabur. Polis memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak menyertai perarakan ke Parlimen anjuran NGO bersih pada esok hari. Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang notis berdasarkan Akta Perhimpunan Aman 2012 daripada mana-mana pihak yang ingin mengadakan perarakan tersebut. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Alauddin berkata perhimpunan tanpa pemberitahuan perhimpunan merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Justru itu, Alauddin menegaskan tindakan yang tegas akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012, penganjur perhimpunan mesti memberi polis notis 5 hari dan kegagalan untuk mematuhi boleh dihukum denda sehingga RM10,000. Dewan Rakyat akan memulakan perbahasan dan pengubalan undang-undang pada Selasa selepas titah perasmian yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Bersih merancang untuk berarak ke Parlimen pada pagi Selasa untuk menyerahkan memorandum dengan mengesah reformasi dilakukan. Antara lain, NGO itu mahukan had penggal untuk Perdana Menteri, pelindungan pemberi maklumat dipertingkatkan dan semakan semula terhadap Akta Hasutan 1948. Sementara itu, Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Jahari menyarankan penganjur demonstrasi supaya bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi memastikan proses penyerahan memorandum berjalan dengan aman. Menurut Taufik, dia mengalu-alukan sebarang gerakan rakyat anjuran mana-mana organisasi yang berlandaskan undang-undang dan tuntutan bersih itu adalah sebahagian proses demokrasi di mana orang ramai bebas menyuarakan pendapat di Malaysia. Sementara itu, pengerusi bersih Faisal Aziz hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi bagi menyerahkan notis makluman kepada pihak polis untuk mengadakan perarakan ke Parlimen esok. Faisal berkata, notis tersebut sebagai jawapan kepada Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid, berhubung isu notis di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Sebagai menjawab kepada persoalan Ketua Polis KL Dato' Alauddin yang mengatakan bahawa acara esok tidak diberikan notis. Jadi sebagai jawapanlah kepada penegasan Dato' Alauddin, maka hari ini bersih kita bekerjasama dengan pihak polis dengan menyerahkan notis. Boleh lihat ada lampiran terima oleh pihak IPD Dang Wangi berkenaan dengan notis yang kami serahkan kepada IPD Dang Wangi. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pihak PDRM atas kerjasama untuk kita pastikan insya-Allah besok dijalankan dengan aman dan juga keselamatan terjamin, tidak ada isu lalu lintas dan sebagainya.
terima kasih kepada pihak PDRM atas kerjasama yang insya-Allah usaha sama untuk kita jalinkan pada esok hari. So maknanya notis ni polis approve lah untuk himpunan esok. Dia kalau ikut undang-undang atau pembinaan aman, yang penting notis itu diberikan. Dan bila mana notis itu diberikan, bagi kita sudah pun comply dengan undang-undang. Tinggal lagi negotiation lah, maksudnya mungkin perbincangan esok hari. Asalkan polis pun sebut kepada kami lah untuk acara esok, pastikan tidak ada perkara-perkara yang mengganggu ketenteraman, tidak ada isu-isu provokasi, bakar-membakar. Itu yang polis sebut, dan kami insya-Allah kami beri jaminan tidak adalah bakar-membakar ataupun provokasi besar-besaran ataupun mungkin insiden-insiden yang menghalang lalu lintas, mengancam keselamatan nyawa dan sebagainya. Itu jaminan bersih, insya-Allah. Ada anggaran berapa ramai? Dalam pada itu, PAS menganggap Perhimpunan Aman diadakan bersih esok sebagai manifestasi kepada rasa tidak puas hati penyokong PH kepada Kerajaan Perpaduan. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuanman mendakwa protes NGO itu dibuat kerana mereka menganggap Anwar Ibrahim dan pasukannya gagal melaksanakan agenda reformasi. Pada masa sama, Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata ia adalah isyarat bahawa bantahan bersih yang didakwanya pertubuhan teras menyokong PH mungkin menjadi permulaan kepada kejatuhan Kerajaan Perpaduan. Katanya, seperti dipetik Harakah Daily, ia boleh berlaku jika hak rakyat untuk bebas bersuara disekat dan pada masa sama orang ramai turut menanggung beban kenaikan kos sara hidup. Susulan itu, Tuan Ibrahim yang berucap pada Majlis Anjuran PAS Kubang Kerian di Pasir Tumbuh Kelantan malam tadi menjangkakan kerajaan tidak akan dapat menghabiskan penggal. Baik, berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberitahu ahli parlimen dari pihak kerajaan maupun pembangkang bahawa baginda tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menjatuhkan kerajaan. Baginda bertitah semasa merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini bahawa semua pihak perlu menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Di mata saya, kejayaan atau kegagalan negara ini bukan terletak di bawah Perdana Menteri sahaja, tetapi semua 222 ahli Dewan Rakyat telah diamanahkan oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam kerajaan. Semua pihak sedia maklum, keutamaan saya adalah keadaan hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia di luar sana. Oleh itu, saya berharap semua ahli yang berhormat akan menumpukan usaha untuk membela nasib hidup mereka, bukannya untuk kepentingan parti politik atau diri sendiri. Ingin saya tegaskan di sini, yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Dalam pada itu, Sultan Ibrahim menzahirkan rasa kecewa dan bimbang terhadap beban hutang kerajaan yang semakin bertambah. Saudara-saudari sekalian, saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini.
keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh itu saya menyokong hasrat kerajaan untuk segera mengambil langkah penjimatan termasuk melaksanakan pemberian subsidi secara besar-besaran. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberi lesen kepada speaker untuk bertindak tegas ke atas wakil rakyat yang gagal mematuhi disiplin. Sultan Ibrahim memberitahu baginda pernah berasa malu untuk memasuki parlimen selepas melihat tingkah laku sesetengah ahli Dewan Rakyat. Suka saya ingatkan bahawa parlimen ini adalah tempat para pengubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan yang berhormat semua adalah para pengubalnya. Oleh itu, adalah tidak masuk akal jika pengubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli Dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan. Bukannya memaki hamun orang lain. Kalau tengok perangai ahli Dewan sebelum ini, saya pun rasa malu hendak masuk ke Dewan ini. Yang di-Pertua, kedua-dua Dewan mesti menjalankan tugas dengan tegas untuk memastikan semua ahli masyarakat mematuhi peraturan di sepanjang tempoh persidangan. Saya berikan green light kepada speaker untuk ambil tindakan kepada ahli-ahli yang melampau batas. Boleh kenakan ban 14 hari jika ada yang masih degil. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli-ahli Dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang tidak menghadiri sesi perasmian istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini. Semasa Seri Paduka Baginda bertitah, kerusi Presiden PAS di barisan hadapan bangku pembangkang dilihat kosong. Menurut data yang dikumpul oleh Pangkalan Data MyMP sejak 26 Julai 2021, Hadi hanya menghadiri 33 daripada 103 persidangan Parlimen. MyMP adalah inisiatif sumber khalayak oleh Malaysia Centre for Constitutionalism and Human Rights untuk memantau prestasi ahli Parlimen. Pada November 2022, Hadi mempertahankan rekod kehadirannya yang lemah dengan mengatakan bahawa kehadiran ke Dewan Rakyat bukan sama seperti kehadiran ke sekolah. Sementara itu, akaun rasmi Facebook Hadi dilihat telah membuat satu hantaran minda Presiden PAS beberapa jam lalu. Ia menyebabkan ruangan komen pada hantaran tersebut dipenuhi pertanyaan oleh orang ramai yang mempersoalkan ketidakhadiran Hadi pada sesi pembukaan Parlimen hari ini. Dalam pada itu, portal FMT memetik Mursyidul Ampas, Hashim Jasim berkata, Hadi tidak hadir ke Dewan Rakyat hari ini kerana masalah jantung dan beberapa penyakit lain. Menurut Hashim, Hadi yang ketika ini berada di Terengganu turut mendapat nasihat doktor supaya tidak berjalan jauh dan walaupun mempunyai masalah kesihatan, Hadi tetap aktif menulis menyebabkan dia tidak nampak seperti sakit. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Muhammad Saif Hakmal untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kenitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.